ramai yang dah terlalu rindu untuk pulang ke kampung, bertemu ibu bapa, keluarga di kampung dan sebagainya. Jadi mereka ataupun keluarga Malaysia sudah pun bebas untuk melakukan perjalanan pulang ke kampung. Dalam masa yang sama, oleh kerana sudah tidak ada rentas negeri, maka aktiviti pelancongan juga dibenarkan. Kerana untuk melancong ke mana-mana negeri di dalam negara sudah pun dibenarkan. Dan saya ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada keluarga Malaysia semua. Di atas sokongan daripada keluarga Malaysia lah, maka kebenaran ini dapat diberikan. Lebih-lebih lagi di atas sokongan dan kerjasama kerajaan untuk menjayakan kempen imunisasi COVID-19. Walaupun kebebasan telah pun diberikan untuk pergerakan, tetapi saya harap jangan mengambil lewa dari segi pematuhan SOP. Kerana SOP itu masih lagi menjadi syarat utama untuk menjayakan apa yang kita laksanakan ini seterusnya. Dan ingin saya ingatkan bahawa Akta 342 di bawah Kementerian Kesihatan masih lagi dikuatkuasakan. Bermakna kesalahan di bawah Akta 342 masih boleh dikenakan dan mereka yang melanggarnya masih boleh dikenakan tindakan. Saya juga ingin mengajak semua keluarga Malaysia supaya sama-sama melindungi diri dan keluarga. Saya tahu kebenaran rentas negeri dibenarkan, ramai yang ingin pulang ke kampung bertemu ibu bapa. Tetapi kitalah yang bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan keluarga kita di kampung. Jadi kawalan kendiri perlu dilaksanakan. Sebagai contoh, yang pertamanya, sebagai contoh, kalau kita mempunyai simptom demam, sesama, batuk dan sebagainya, adalah lebih baik kita menangguhkan dulu kepulangan bertemu keluarga. Yang kedua, syarat utama untuk kebenaran merentas negeri ini adalah kepada mereka yang mempunyai 2 dos vaksin. Mereka yang tidak mempunyai 2 dos vaksin ataupun yang langsung tidak mengambil vaksin tidak dibenarkan. Walaupun mungkin tidak ada sekatan jalan raya khusus untuk menyekat pergerakan rentas negeri, tetapi pihak polis boleh membuat pemeriksaan secara rawak di mana saja kita berada. Mungkin sewaktu kita berada di RNR, pihak polis membuat pemeriksaan, boleh dilakukan. Walaupun mungkin tidak ada lagi sekatan jalan raya SJR khusus untuk rentas negeri, tetapi sekatan jalan raya pihak polis memang sentiasa ada bagi menjaga keselamatan negara kita. SJR Ops Bentik terus dilaksanakan. Ini untuk keselamatan. Dan pihak polis boleh membuat pemeriksaan terhadap MySejahtera kita untuk menentukan kita sudah mendapat 2 dos vaksin dan mereka boleh melakukan pemeriksaan di sekatan jalan raya walaupun bukan khusus untuk untuk rentas negeri. Ya, mereka masih boleh lagi. Walaupun kebenaran ini diberikan, tetapi kebenaran ini tidak termasuk ke kawasan-kawasan yang diisytiharkan kawasan PKPD. Kalau kawasan itu PKPD, masih lagi tidak ada kebebasan untuk masuk ke kawasan tersebut. Kalau kampung kita, kampung tuan-tuan dan puan-puan berada dalam kawasan yang diisytiharkan PKPD, pergerakan tidak lagi
dibenarkan. Itu adalah keputusan pertama yang telah pun dibuat oleh Jawatan Kuasa Khas Pengurusan Pandemik yang bermesyuarat. Keputusan yang kedua ialah mengenai My Travel Pass. Sebelum ini, sesiapa saja yang rakyat kita yang ingin keluar negara mesti memohon melalui My Travel Pass. Walaupun beberapa kategori telah pun dibenarkan, seperti perniagaan, pendidikan dan juga urusan rasmi kerajaan dibenarkan. Tetapi mesti membuat permohonan melalui My Travel Pass. Oleh itu, kerajaan telah membuat keputusan My Travel Pass tidak lagi perlu digunakan. Kita, pihak kerajaan bersetuju untuk memansuhkan penggunaan My Travel Pass untuk rakyat kita yang ingin ke luar negara. Bermakna sesiapa saja warga Malaysia boleh keluar negara, termasuk untuk aktiviti pelancongan. Jadi kalau dulu yang official saja, yang rasmi saja, tetapi sekarang untuk aktiviti bukan rasmi seperti pelancongan, untuk melancong dan sebagainya dibenarkan. Dan tarikh berkuat kuasa juga adalah besok, hari Isnin 11 Oktober. Jadi besok, mulai besok, sesiapa yang nak keluar negara tak perlu mendapat kebenaran lagi dan mereka boleh keluar negara. Tetapi syaratnya adalah yang pertamanya, mereka mesti telah pun mendapat 2 dos vaksin. Itu syarat utama dia. Jika ada syarat utama itu dipenuhi, maka mereka boleh keluar negara. Jadi kita percaya ramai yang terpisah dari keluarga dengan keluarga terpisah tidak boleh tidak boleh untuk berjumpa dengan sanak saudara dan keluarga terdekat sekalipun yang berada di luar negara, kerana mereka sebelum ini memerlukan kebenaran. Kali ini kebenaran dibenarkan kepada semua. Jadi kalau kita lihat daripada apa yang saya sebutkan tadi, syarat utamanya adalah vaksin 2 dos. Jadi sebab itulah kita menggalakkan rakyat kita yang masih belum mendapat vaksin supaya mengambil vaksin dengan segera, kerana di mana-mana pun kelonggaran yang kita berikan, ianya syaratnya adalah memerlukan 2 dos vaksin. Bukan saja keluar negara, merentas negeri, malah mengunjungi pusat membeli belah sekalipun, mesti mempunyai 2 dos vaksin. Walaupun kita membenarkan rakyat kita bebas keluar negara dengan syarat 2 dos vaksin, tetapi apabila mereka pulang ke tanah air, mereka perlu menjalani kuarantin seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Setakat yang kita putuskan sekarang ini, masih lagi 14 hari jikalau pergi melancong dan sebagainya. Walaupun saya percaya perkara ini sedang diteliti dengan lebih detail. InsyaAllah mungkin ada apa-apa pengumuman akan diumumkan satu ketika nanti. Jadi syaratnya tetap sama, bebas melancong keluar negara, dan sebelum balik, yang pertama mesti membuat swab test, saringan swab di luar negara 3 hari sebelum pulang ke tanah air, dan setibanya di negara, di lapangan terbang dan sebagainya, di pintu masuk negara juga perlu membuat swab test.
Dan selepas itu ditempatkan di pusat kuarantin. Walau bagaimanapun, untuk warga kita, kuarantin adalah telah pun dibenarkan di rumah untuk dikuarantin. Dan jika ada kes-kes tertentu, maka pihak Kementerian Kesihatan akan menempatkan mereka di pusat-pusat kuarantin yang disediakan. Saya ingin sebut tentang, saya beberapa kali sebut tentang vaksin ini. Ya. Ramai yang berpandangan, yang memberi pandangan bahawa walaupun telah pun mendapat vaksin 2 dos, tetapi ada yang dijangkiti. Sebenarnya saya ingin memaklumkan bahawa mereka yang mendapat vaksin ini, dari segi risiko jangkitannya adalah lebih berkurangan berbanding dengan yang belum mendapat vaksin. Jika pun mereka dijangkiti, ada yang mendapat 2 vaksin tetapi dijangkiti, tetapi mereka berada di dalam kategori 1 dan 2 saja. Inilah bezanya antara yang mendapat 2 vaksin dengan yang belum mendapat vaksin. Data terkini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa vaksinasi telah berjaya menurunkan kadar kemasukan pesakit COVID-19 ke ICU, iaitu sebanyak 83%. Dan kadar kematian akibat jangkitan COVID-19 adalah berkurangan sebanyak 88%. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, dari segi peratusan katil ICU sudah pun semakin menurun dari segi penggunaan termasuk jumlah kematian. Bagi memastikan proses peralihan negara ke fasa endemik berjalan lancar dan selamat, rakyat kini memikul tanggungjawab yang besar untuk menjayakan usaha ini. Antara langkah yang harus dilaksanakan ialah mengukuhkan tindakan kesihatan awam kendiri dengan mengamalkan TRIIS, iaitu tes, yang pertama tes, melakukan ujian pengesanan COVID-19 secara kendiri sekiranya alami simptom-simptom jangkitan. Yang kedua, laporkan keputusan ujian pengesanan secepat mungkin di MySejahtera. Yang ketiga, isolate, iaitu lakukan kuarantin atau pengasingan kendiri dengan segera dan penuh disiplin sekiranya didapati positif supaya tidak membahayakan orang di sekeliling. Yang seterusnya adalah inform, segera maklum kepada kontak rapat anda sekiranya didapati positif, dan dilaporkan juga semua kontak rapat melalui pautan di dalam MySejahtera. Memaklumkan juga kepada CAC berhampiran sekiranya situasi kesihatan diri semakin merosot semasa menjalani kuarantin di rumah. Dan akhirnya adalah seek, iaitu dapatkan rawatan segera di pusat-pusat perubatan dan CAC berhampiran sekiranya mengalami gejala berat. Jadi saya ingin mengingatkan kepada semua pemilik premis kedai makan, kedai-kedai runcit, pusat membeli belah, fasiliti sukan termasuk gym, pejabat dan lain-lain untuk memeriksa status vaksinasi dan juga status risiko COVID-19 pelanggan di dalam aplikasi MySejahtera mereka. Langkah ini penting bagi memastikan risiko berlakunya jangkitan di dalam premis mereka adalah rendah. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga Malaysia yang selama ini sebahagian besarnya patuh kepada SOP. Dan seperti yang saya katakan bahawa syarat untuk kita terus kekal
bebas seperti ini adalah bergantung kepada tindakan kita untuk menjaga dan mengawal diri sendiri ataupun kawalan kendiri bagi memastikan bukan saja kita selamat tetapi keluarga kita dan keluarga Malaysia di sekeliling kita terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Tuan Sri. Terima kasih di atas kebenaran atas nilai yang dituntut oleh rakyat Malaysia. Okay, saya ada dua soalan Datuk Seri. Pertama, tadi Datuk Seri kata syarat utama ialah 2 dos vaksin. Bagaimana dengan remaja dan kanak-kanak yang mereka belum habis vaksin lagi di bawah 17 tahun? Adakah SOP ini juga berkuasa pada golongan ini? Dan yang kedua, Datuk Seri, bagaimana dengan negeri-negeri yang masih belum mencapai vaksin 80%? Sebab hari itu Datuk Seri ada kata kena 80%. Jadi adakah SOP tambahan untuk memasuki sepadan negeri tersebut? Terima kasih. Seperti saya sebut, yang kita melihat kepada average ataupun purata keseluruhan seluruh negara. Ya, walaupun dan seperti saya katakan bahawa apabila kita sudah mencapai 90% ni, ada negeri yang 100 lebih sebenarnya dari segi peratusan, ada yang kurang, tetapi saya percaya KKM mesti ya, di lagi segi data KKM keseluruhan negeri sudah pun melebihi 80%. Jadi tidak ada SOP yang baru yang diperkenalkan sama dengan yang lain. Ya, dari segi kanak-kanak seperti biasa, kita oleh kerana anak-anak kita belum mendapat vaksin, jadi kitalah yang perlu menjaga mereka, ya. Dan kitalah yang memastikan tidak membawa anak-anak kita di tempat yang perhimpunan ramai dan sebagainya. Kita yang patut menjaga kepentingan mereka. Sebab sekarang ni proses vaksin masih lagi daripada kalangan yang berumur 17 tahun ke bawah, ya, sedang masih di dalam proses. Ya, boleh rentas negeri. Simi dari Astro Awani. Datuk Seri ada menyebut mengenai peralihan fasa endemik. Boleh kita jangkakan bila fasa endemik akan masuk kita akan masuk ke fasa endemik, dan juga persiapan kerajaan sekiranya rentas negeri ini menyebabkan berlakunya peningkatan kes COVID-19? Kementerian Kesihatan sedang merangka dari segi SOP dan sebagainya, dan kita belum menetapkan tarikh yang tarikh lagi, belum lagi ada spesifik date lagi mengenai peralihan ataupun bila kita nak umumkan Malaysia ini telah pun boleh diisytiharkan sebagai endemik dan beralih daripada pandemik kepada endemik. Tetapi persediaan oleh Kementerian Kesihatan bersama dengan MKN juga untuk menyediakan SOP seterusnya. Mungkin seperti yang diumumkan baru-baru ini, mungkin SOP semakin dikurangkan. Kalau sekarang saya difahamkan ada 180 SOP yang melibatkan semua aktiviti. Selepas ini mungkin akan dikurangkan. Ya, tetapi walau bagaimanapun seperti saya katakan, walaupun kita terpaksa melatih diri kita untuk hidup bersama COVID, ya, kerana COVID mungkin tidak akan terhapus sepenuhnya. Dia mungkin berada di sekitar kita dan kita terpaksa hidup bersama dengan COVID-19 ini. Sebab itu saya katakan tadi bahawa yang pentingnya adalah bagaimana tindakan kita untuk melindungi diri kita. Sebab itu saya katakan SOP itu sangat penting. Maka yang boleh mematuhi SOP itu yang pastikan kita selamat adalah diri kita sendiri. Akhirnya mungkin seperti saya kata, dah tak banyak lagi SOP yang akan dikenakan kepada setiap rakyat apabila di peringkat endemik. Tetapi pematuhan itu tetap perlu menjadi keutamaan kepada rakyat bagi memastikan tidak berlaku kes meningkat semula. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, apabila pembukaan ini dilaksanakan, maka ianya akan terus dilaksanakan walaupun mungkin terdapat kes-kes peningkatan kes.
Kita tidak akan tutup seluruh Langkawi misalnya. Apabila ada kes meningkat di hotel, di sebuah hotel di Langkawi, yang perlu kita lakukan, tutup hotel tersebut. Di tempat saya ada 2 kampung PKPD. Seluruh Bera tidak dijadikan PKPD lagi. Maknanya Bera di tempat lain bergerak seperti biasa. Restoran buka seperti biasa, aktiviti bebas seperti biasa, tetapi berdasarkan lokaliti yang kita kena pasti saja. Jadi bermakna tidak akan mengganggu aktiviti ekonomi di kawasan-kawasan di mana-mana sekalipun, walaupun kes mungkin akan meningkat, tetapi kita fokus kepada kawasan yang kes saja. Jadi jangan bimbang. Saya percaya, saya tahu ada yang mengatakan bahawa kalau kes meningkat maka kita akan tutup semula seperti dulu. Saya nak yakinkan bahawa perniagaan kehidupan kita mesti teruskan seperti biasa, walaupun kita akan menutup kawasan-kawasan tertentu. Tetapi kita boleh pastikan tidak ditutup pun kalau kita semua patuh kepada SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Datuk Seri Sadina daripada TV3, saya nak tanya susulan daripada yang vaksinasi untuk kanak-kanak di bawah 12 tahun tu, ada sebarang perkembangan seperti tarikh ataupun perkembangan mengenai vaksin bagi mereka kanak-kanak ni di bawah 12 tahun? Yang bawah daripada 12 tahun. Terutama mereka ni tak lama lagi akan masuk ke sekolah kan? Ya. Saya ingat ini akan dijawab oleh Kementerian Kesihatan kerana program-program itu telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Selepas kita habis yang 18 tahun ke atas, kita sekarang ni 17 tahun ke bawah. Kemudian mungkin selepas itu 12 tahun. Jadi perancangan itu akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan. Ya. Datuk Seri, saya Maria dari RTM. Berhubung dengan macam yang kalau kita balik ke kampung, mungkin hanya disarankan untuk melakukan ujian, terutama menggunakan saliva test untuk pelancongan, Datuk Seri. Mungkin ada diwajibkan ke bagaimana? Maksudnya pelancongan domestik tu. Sebab kita takut percampuran tu akan, adakah saranan untuk mewajibkan saliva test kit tu? Alright, yang pertamanya saya pun lupa nak sebutkan tadi, apabila kita balik ke kampung, kita kena pastikan bukan saja kita yang balik ke kampung ini yang ada 2 dos vaksin, tapi ibu bapa kita pun ada 2 dos vaksin. Dan sebenarnya kita tidak mewajibkan setiap pergerakan balik kampung dan sebagainya ataupun melancong mewajibkan terutamanya yang balik kampung untuk mengambil ataupun membuat saringan sama ada PCR ataupun RTK. Kita tidak wajibkan. Kalau kita nak balik kampung, kita tak wajibkan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, adalah tanggungjawab kita untuk melindungi keluarga kita. Kalau apa salahnya untuk pastikan ibu bapa kita di kampung selamat, kita cek dulu diri kita, adakah kita ni tiada jangkitan. Maka adalah digalakkan. Saya tidak kata wajib. Digalakkan untuk kepentingan keluarga kita, ibu bapa kita di kampung. Kita membuat RTK yang menggunakan ILO itu. Yang saya difahamkan dari segi ketepatannya 98% ketepatannya. Jadi kalau kita dah buat checking sebelum balik, kita dah tahu dah kita selamat. Jadi kita tidak perlu runsing yang ibu bapa kita akan mendapat jangkitan daripada kita. Seperti saya kata tadi, kitalah yang bertanggungjawab menjaga diri kita dan juga keluarga kita di kampung. Jadi kalau walaupun tidak wajib, tetapi kalau mengambil test itu sendiri, ianya adalah satu tindakan untuk melindungi keluarga kita. Jadi apa salahnya? Tetapi ianya terserah kepada setiap individu kerana kita tidak mewajibkan. Lama saya tak buat PC ya, banyak soalan. Assalamualaikum, saya Nazar daripada Bernama TV. Actually mengenai yang ke luar negara tu, kebenaran tu terbuka kepada semua negara ke? Dan soalan kedua, bagaimana pula dengan pintu masuk negara? Terbuka kepada pelancong juga ke? Itu untuk saya mendapat makluman daripada Kementerian Kesihatan dan juga MKN, kita buka kepada untuk semua negara.
ya. Tetapi kita masih lagi belum membuka negara kita kepada pelancong asing setakat ini. Ya, kita sedang membuat kajian. Kita sedang membuat kajian tentang kemasukan ini dan insya-Allah mungkin kita akan umumkan dalam waktu yang terdekat. Tetapi setakat hari ini pintu masuk negara kita masih belum dibuka kecuali yang melibatkan kecemasan, ya, yang melibatkan perniagaan dan juga yang melibatkan official yang rasmi. Jadi itu kita benarkan. Tetapi untuk pelancong masih belum kita buka. Tapi insya-Allah lah kita akan tengok. Saya percaya Kementerian Kesihatan sedang menilai negara-negara yang tiada berisiko langsung sebagai contoh. Kalau dulu kita pernah mencadangkan green travel bubble, gelembung hijau perjalanan, ada 7 negara yang kita nak buka. Tapi akhirnya kita tutup semula kerana kes meningkat di negara mereka dan juga di negara kita. Sekarang ini hampir seluruh dunia sudah pun memberikan vaksin kepada rakyat mereka. Jadi perkembangan ini mungkin akan menjadikan pertimbangan kepada Kementerian Kesihatan untuk membuka sempadan negara kita. Tetapi saya dah sebut di dalam Dewan Negara ada 6 kriteria yang kita ambil kira sebelum kita nak membenarkan sesiapa daripada luar datang melancong ke negara kita. Okey? Okey. Saya Ashraf daripada Bernama. Betul Anda menyebut yang apabila rentas negeri dibenarkan, polis akan memeriksa di RNR selain daripada polis itu sendiri. Bukan. Adakah PBT dibenarkan untuk? Saya tidak maksudkan polis akan memeriksa di RNR. Tidak. Ianya boleh berlaku. Ya. Kerana tidak ada sekatan khusus untuk pergerakan rentas negeri. Tidak ada. Tetapi pemeriksaan secara rawak, secara random boleh dilakukan. Jadi mana kalau pihak polis rasa dia nak cek di RNR, maka dia cek lah. Ataupun kalau ada, saya sebut tadi, SJR ni untuk jenayah, kes-kes keselamatan, tak ada kena-mengena dengan rentas negeri. Tetapi pihak polis tiba-tiba dia rasa dia nak cek yang balik kampung tu, nak tengok MySejahtera ada 2 dos vaksin atau tidak, dan dia boleh lakukan seperti itu. Jadi tapi bukanlah bermakna khusus bila sampai ke RNR pihak polis akan menunggu untuk cek, tidak. Jadi terserah kepada pihak polis untuk membuat pemeriksaan di mana-mana saja. Ataupun tiba-tiba kita dalam restoran tengah duduk makan, tiba polis tengok minta MySejahtera, you balik daripada mana? Daripada Kuala Lumpur. Okey, minta. Boleh dilakukan. Tapi ini terserah kepada budi bicara pihak polis untuk melaksanakan. Bukan ditetapkan di mana-mana perlu ada pemeriksaan seperti itu, ya. Alright. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua. Sekali lagi saya ingatkan nak berpesan kepada seluruh keluarga Malaysia, kebebasan telah pun diberikan. Perkara yang ditunggu-tunggu selama ini telah pun diumumkan, iaitu untuk pulang ke kampung. Ada yang nak ke luar negara, mungkin ada yang nak pergi umrah dan sebagainya. Kerana sempadan negara kita telah dibuka untuk rakyat kita untuk keluar. Tetapi yang pentingnya, apa pun yang kita lakukan, yang penting jagalah dan patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.